Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nurman bin Ismail, nombor matrik 24 DKM 18F1055. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk mengenai pandemik COVID-19, konsep amar ma'ruf nahi munkar. Pandemik COVID-19 dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus yang sedang berlaku secara global, berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China, dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu WHO, pada 11 Mac 2020. Virus tersebut telah disahkan menular di Malaysia pada akhir bulan Januari 2020 apabila para pelancong dari China yang datang di Johor melalui Singapura dikesan positif virus berkenaan pada 25 Januari 2020. Berikutan wabak COVID-19 di Hubei, China, sehingga 28 September 2020 lebih 33.4 juta kes COVID-19 yang telah dilaporkan di lebih 188 2020 lebih 33.4 juta kes COVID-19 yang telah dilaporkan di lebih 188 buah negara dan wilayah, yang mengakibatkan lebih 1.4 juta kematian, manakala lebih 24.7 juta orang telah pulih. Perkara ini saya boleh katakan di sini mempunyai unsur konsep amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang dimaksudkan amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf nahi munkar dari peristilahan ayat Al-Quran yang bermaksud mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa yang dimaksudkan mengajak ke arah kebaikan? Mengajak manusia supaya mendekatkan diri kepada Allah dan mentaati perintah Allah, manakala amar ma'ruf nahi munkar ialah amalan sunnah Nabi yang fardu. Sunnah berarti apa yang Nabi lakukan setelah menerima wahyu untuk memenuhi kehendak Allah yang mahu semua manusia beriman kepadanya. Amalan ini adalah sunnah kesemua para Nabi dan merupakan amalan atau tuntutan rukun Islam yang pertama yang dijalankan secara berjemaah, iaitu fardu kifayah, mahupun bersendirian, iaitu fardu ain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aidi Faris bin Arba'in, nombor matrik 24 DKM 18F 1058. Hari ini saya akan mengulas tentang pandemik COVID-19 berdasarkan unsur amal ma'ruf nahi munkar. Okey, dari segi kelebihan mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar, dia dapat mengatasi kemungkaran dalam kalangan masyarakat. Contohnya, mencegah berita palsu berkenaan pandemik COVID-19 juga merupakan adab kepada amal ma'ruf nahi munkar. Selain itu, dengan adanya rakyat yang mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar, ekonomi negara semakin stabil dan terus meningkat. Sebagai contoh, kita menolong perusahaan kecil-kecilan semasa pandemik COVID-19. Secara tidak langsung juga kita menegakkan hukum Allah dan iman semakin bertambah. Seterusnya, kita haruslah bijak mencuri masa untuk mendekatkan diri kepada Allah semasa pandemik COVID-19 ini. Hal ini kerana kita hanya mampu bersujud dan berdoa kepada Allah agar wabak ini tidak berlarutan sehingga menyebabkan masyarakat tiada pekerjaan
untuk menyara keluarga. Dengan cara ini saja Allah mengingatkan kita supaya mendekatkan diri kepadanya. Nescaya dengan mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar, ini tersemat di hati kita semua. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rafiq Aiman bin Tulha. Nombor metrik saya ialah 24 DKM 18F1056. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang isu semasa pandemik COVID-19. Contoh keadaan yang berlaku di Malaysia baru-baru ini adalah di mana jumlah kes meningkat secara mendadak disebabkan kelalaian masyarakat kerana ingkar arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan seperti tidak boleh merentas negeri maupun negara. Tetapi apa yang berlaku di sini, terdapat beberapa masyarakat yang tidak mengamalkan amal makruf nahi mungkar sehingga menyebabkan penyebaran virus COVID-19 ini semakin meluas di seluruh negara. Yang kedua, kita sebagai masyarakat haruslah memainkan peranan yang tinggi untuk mencegah pandemik COVID-19 ini seperti mengikut perintah yang ditetapkan dengan mengikut SOP, iaitu memakai mask, melakukan penjarakan sepanjang 1 meter dan menggunakan hand sanitizer yang disediakan di semua permis. Oleh itu, kita juga tidak digalakkan pergi ke kawasan yang terdapat ramai orang seperti pusat hiburan, kawasan pelancongan maupun majlis kenduri kahwin kerana kawasan tersebut berkemungkinan menyebarkan jangkitan virus COVID-19 dan mewujudkan kluster baru. Okey, yang seterusnya, kes isu semasa kes positif mengikut negeri. Pada masa kini, kes baru hampir menjejak 4 angka, 1000 ke atas. Jumlah kematian pula hampir jejak ke 300. Tapi alhamdulillah jumlah yang discharge, bilangan yang sudah sembuh ramai. Okey, seterusnya, kesimpulan bagi isu semasa pandemik COVID-19 ialah seluruh sistem kehidupan manusia berubah secara mendadak dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, hubungan dalam dan luar negara dan lain-lain. Normat hidupan harian individu juga terkesan dan terhenti seketika. Sebagai umat Islam, seharusnya kita mengambil pengajaran dan hikmah daripada musibah COVID-19 ini. Dan kata lain, setiap yang berlaku dalam kehidupan bagi orang yang beriman, syarat dengan hikmah bukanlah sia-sia. Amat merugikan jika seseorang Muslim hanya beranggapan bahawa virus COVID-19 ini adalah jangkitan penyakit semata-mata, bahkan yang lebih utama ialah Allah memperlihatkan kepada manusia bahawa dialah yang mempunyai kuasa untuk menghidupkan sesuatu, menciptakan, mematikan dan melenyapkan. Manusia pula berusaha sedaya upaya untuk mengelak daripada wabak COVID-19 ini sebenarnya lemah dan tidak berupaya, melainkan berusaha dan memohon berdoa kepada Yang Maha Esa. Okey, terima kasih. Itu saja untuk kesimpulan bagi pandemik COVID-19. Terima kasih. Dan diam di rumah. Just stay at home. Nampak mudah.